Comentarios do Grande Afonso de Albuquerque. Bab 24. Sebaik-baik sahaja semua orang Portugis kembali ke kapal mereka, Raja Melaka mengarahkan semua kubu dibaiki dengan lebih kukuh daripada sebelumnya. Beliau meletakkan meriam 2 kali ganda banyaknya di dalam kubu itu. Seperti yang akan diterangkan kemudian, terdapat banyak meriam seperti itu di Melaka dan jabatan tersebut dihalang dengan halangan yang sangat kukuh. Di salah satu jalan utama yang menuju arah jabatan, dibina kubu dan dipasang meriam di belakangnya. Lebih banyak diletakkan di bahagian sebelah masjid dan di pantai tempat jeti terletak di bubuhnya besi-besi berduri yang direndamkan ke dalam racun dan diletakkannya bertaburan supaya orang-orang kita yang menghampiri pantai akan tercucuk. Untuk memenuhi kehendak orang Jawa yang ramai menjadi tenteranya tetapi tidak puas hati kerana tidak dibayar gaji, baginda mengarahkan mereka semua supaya dilunaskan segala bayaran dan dibayar 3 bulan gaji pendahuluan kerana bimbang Afonso akan kembali menyerang bandar itu. Sementara Raja Melaka sibuk menguatkan pertahanan, seorang dari ketua di bandar itu, Uti Mutaraja, berketurunan Jawa dan tinggal di Upih, iaitu seorang yang amat kaya dengan 5 atau 6 ribu orang suruhan yang terdiri daripada orang Jawa, termasuk yang dimiliki oleh anak dan menantunya, dan dengan perdagangan yang luas di seluruh dunia. Beliau telah menghantar hadiah kayu wangi kepada Afonso. Ia disertai dengan permintaan rahsia agar beliau dan masyarakatnya diberi jaminan perlindungan. Beliau mengatakan bahawa beliau mahu keamanan dan persahabatan dengan Afonso dan berharap agar dapat berkhidmat dengan Raja Portugal di Melaka dengan sebaik-baik mungkin. Afonso menerima tawaran persahabatannya dan berjanji untuk memberi perlindungan dan dengan memberi hadiah beberapa kali. Albuquerque sentiasa berusaha agar Uti Mutaraja agar dapat menyebelahinya. Persetujuan dicapai supaya Uti Mutaraja tidak memberi apa-apa pertolongan kepada Raja Melaka atau apa sahaja permintaannya. Bagaimanapun, selepas 3 hari, Afonso memberi persetujuan. Afonso mendengar Uti Mutaraja telah membantu Raja dengan membekalkan pekerja untuk membuat kubu di atas jambatan dan membantu musuhnya menentang Afonso. Ini tidak mengikut apa yang dipersetujui oleh mereka berdua dan juga tidak mengikut prinsip persahabatan. Uti Mutaraja menjawab bahawa dia sesungguhnya menolong Raja dengan membekalkan tenaga kerja untuk membuat kubu, tetapi hanya sedikit sahaja, dan dia melakukannya untuk mengelirukan Raja sebab dalam hal ini dia mungkin tidak boleh terus tinggal di negeri orang. Meskipun demikian, Afonso terus memberi perlindungan dan mengarahkan kapten-kapten supaya tidak mengganggu orang-orangnya. Bukan kerana beliau lebih berhak daripada orang lain, tetapi untuk mengurangkan jumlah musuhnya di bandar itu. Beliau juga diketahui di kalangan saudara Islam dan luar negeri bahawa untuk kepentingan mereka, dia tidak berniat untuk menggeledah bandar. Tetapi jika Raja tidak mengubah sikapnya, beliau tidak dapat mengelakkan tenteranya daripada memusnahkan bandar itu apabila mereka mengulangi serangan mereka. Sejak itu, golongan saudagarlah yang menasihati Raja supaya tidak lagi meneruskan peperangan, tetapi patut bersetuju dengan Afonso dan mewujudkan perdamaian. Bagaimanapun, Raja tidak mahu mengendahkan nasihat mereka dan menyatakan bahawa beberapa hari sebelum itu, mereka memberi nasihat yang lain kepada baginda. Apabila beberapa hari selepas itu, Afonso de Albuquerque masih tidak menerima mesej daripadanya. Beliau penuh dengan kesedihan. Beliau sekarang terpaksa meletakkan tenteranya dalam risiko sekali lagi demi menyadarkan Raja daripada keangkuhannya, kerana di negeri itu tidak ada kelengkapan untuk membina kota kubu yang merupakan matlamat utamanya, dan Rey de Araujo tidak dapat memberinya nasihat kerana semasa dalam penjara, dia dikurung dalam rumah. Sebaliknya, beliau merasa bahawa untuk membiarkan Melaka di bawah kuasa orang Islam bermakna menghancurkan perdagangan kita di India dan juga perkapalan kita. Dengan keadaan tidak menentu seperti itu, yang sentiasa timbul di fikirannya, dan dengan tidak ada sebarang idea tentang hasil penerokaan Melaka, beliau meletakkan segala-galanya di tangan Tuhan dan ini padanya merupakan jalan terbaik bagi segala-galanya. Apabila merasa terdorong, beliau mula menyediakan beberapa bahan peralatan.